Hai semua, selamat kembali. Laporan CPI semalam telah mengesahkan bahawa tekanan inflasi dicatatkan adalah lebih tinggi berbanding jangkaan. Keluaran data ini telah memberikan faktor yang sangat negatif kepada ekonomi Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, ia akan memberi kesan yang lebih bearish kepada ekonomi rantau Asia Pasifik dan pasaran saham tempatan. Risiko kemelesetan di AS akan menurunkan permintaan untuk ekspor Asia. Ini akan menyebabkan pelabur menjauhi pasaran-pasaran baru muncul. Menurut laporan semalam, hampir 90% daripada komponen CPI AS menyaksikan peningkatan lebih daripada 3%. Walaupun penganalisis telah menjangkakan kenaikan di antara 8 dan 9%, petunjuk telah melonjak kepada 9.1%. Peningkatan sedemikian telah membimbangkan para peserta pasaran. Selepas sehari menghadam keluaran data, kini terdapat jangkaan bahawa Fed akan menaikkan kadar utama sebanyak 100 mata asas yang belum pernah berlaku sebelum ini. Beberapa penggubal dasar turut berkongsi pendapat tentang perkara itu. Ketua Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, dan Ketua Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, tidak menolak kemungkinan sedemikian. Pada masa yang sama, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, menyatakan bahawa adalah perlu untuk bertindak berhati-hati. Beliau juga menambah bahawa tiada sebab untuk menaikkan kadar kurang daripada 75 mata asas. Penganalisis telah menegaskan bahawa perbincangan mengenai kenaikan 100 mata asas adalah disebabkan oleh Fed yang panik. Dalam masa kurang daripada 2 minggu, Bank Pusat akan mengadakan mesyuarat dan seterusnya mengumumkan keputusan kadar. Berikutan mesyuarat FOMC yang dijadualkan pada 27 Julai, jangkaan penganalisis akan dapat disahkan jika ia benar dolar AS akan meningkat. Senario sedemikian nampaknya sangat berkemungkinan memandangkan mata wang AS sebagai aset selamat terus meningkat di tengah-tengah masalah ekonomi di Eropah dan United Kingdom. Bank of Japan mengekalkan dasar monetary ultra longgar mendorong dolar lebih tinggi berbanding mata wang negara itu. Antara perkataan yang sering digunakan penganalisis pada ketika ini adalah kemelesetan, panik dan pendaratan sukar. Oleh itu, ia telah menyumbang permintaan kepada aset-aset selamat. Pada sesi Asia hari ini, indeks dolar AS didagangkan pada 108.62. Ia bergerak dalam saluran menaik intraday di antara 108.20 sehingga 108.64. Dolar AS merupakan mata wang yang meningkat paling tinggi berbanding yen. Mata wang yen pada ketika ini telah menyusut dengan begitu cepat sekali. Ketua Setiausaha Kabinet Hirokazu Matsuno sekali lagi menyatakan kebimbangan. Beliau berkata bahawa kerajaan Jepun dan BOJ memerhati dengan teliti pergerakan mata wang dalam pasaran forex. Walaupun yen terus jatuh, pelabur luar negara mula berminat dengan bond kerajaan Jepun. Terdapat rekod baharu yang dicatatkan dalam pasaran bond minggu lalu. Bilangan bond kerajaan yang dibeli mencapai paras tertinggi dalam tempoh 12 bulan. Secara keseluruhannya, pelaburan asing dalam bond Jepun berjumlah 2,066.5 bilion yen, meningkat sebanyak 330.5 bilion yen minggu lalu. Nampaknya mata wang safe haven yen mempunyai pesaing. Namun begitu, dalam keadaan semasa, yen turut mempunyai lebih banyak saingan iaitu saham-saham Jepun, BOJ, Fed dan pastinya dolar AS. Yen berjaya menambah keuntungan sederhana di tengah-tengah penurunan dalam hasil perbendaharaan AS dan campur tangan lisan pembuat dasar Jepun. Namun begitu, kecenderungan menurun akan berterusan selagi BOJ kekal bernada dovish. Isnin lalu, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda menyatakan bahawa pihak pengawasannya bersedia untuk kelemahan mendadak yen. Oleh itu, hari ini pasangan dolar yen telah menghampiri paras tertinggi baharu pada 139.14. Kini ia berlegar-legar dalam saluran menaik di antara 137.30 sehingga 139.39. Sebagai mata wang sensitif risiko, Aussie telah merosot hari ini disebabkan oleh korelasi yang tinggi dalam pasaran saham AS. Walau bagaimanapun, ia menerima sokongan berikutan keluaran statistik makro baharu.
Laporan pekerjaan di Australia ternyata kuat berbanding jangkaan. Pada bulan Jun, pengangguran di negara itu jatuh ke paras 3.5% daripada 3.9%. Pada masa yang sama, kadar pekerjaan meningkat ke paras tertinggi baru iaitu 3.6 juta pekerjaan. Petunjuk kadar sektor tenaga buruh mencapai tahap tinggi sebanyak 66.8%. Angka-angka ini menandakan bahawa ekonomi Australia sedang pulih dengan cepat. Ia juga memberi ruang kepada RBA untuk kekal bergerak walaupun sedang berhadapan inflasi yang tinggi. Dolar Australia meningkat sedikit di tengah-tengah laporan pasaran buruh yang optimis dan jangkaan kenaikan kadar yang lebih agresif. Walau bagaimanapun, momentum kenaikan harga tidak bertahan lama. Seterusnya, Aussie turun ke paras 0.6738. Para peserta pasaran nampaknya lebih mengambil berat tentang jangkaan kemelesetan dan inflasi yang melambung tinggi. Oleh itu, pelabur bertindak menjauhi aset berisiko. Selain itu, kenaikan mendadak dalam harga tenaga, makanan dan bahan binaan pada suku kedua di Australia juga boleh meningkatkan kadar inflasi dengan ketara. Semasa sesi Asia, pasangan mata wang AUD-USD terus menurun bergerak dalam julat di antara 0.6731 sehingga 0.6786. Inflasi yang terus melambung di Amerika Syarikat memberi kesan buruk kepada pasaran Asia. Jika pelabur bertindak meninggalkan pasaran-pasaran baru muncul akibat kemelesetan di AS atau EU, bank-bank pusat Asia perlu menaikkan kadar faedah untuk melindungi mata wang negara. Bank pusat New Zealand, Korea Selatan dan Australia telah pun beralih kepada sikap hawkish. Bank Pusat Singapura hari ini telah bertindak mengetatkan dasar moneterinya. Pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan berita ekonomi dan pasaran terkini. Langgan saluran kami dan dapatkan berita pasaran yang paling relevan di hujung jari. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.